yang menyerupai wanita. Kita tak sebut orang yang tertentu. Tapi siapa yang buat, dia terkena perkara berkenaan. Tapi sebahagian manusia pula silap faham. Bila kita baca hadis macam ni, dia kata, ustaz, laknat saya ke? Tidak. Kita jelaskan mana batasan dosa, mana batasan pahala, mana batasan Islam, mana batasan kufur. Ini yang mesti kita faham. Hari ini alhamdulillah, setelah separuh abad negara kita merdeka, semua orang dah nak kepada Islam. Ya, kalau 70-an, 80-an dulu, kalau tengok perempuan pakai tudung, orang kata apa? Hantu kumkum. Ya, satu pihak yang terlalu keras, satu pihak yang terlalu lembut. Satu pihak yang ekstrim, satu pihak lagi terus menolak unsur-unsur yang ada di dalam agama. Ya, maka pada masa itu perlu dijelaskan perbuatan, perkataan yang menghina kalam Allah dan kalam Rasul ini boleh bawa kepada kesesatan. Ini yang kita mesti fahami. Ya, bukan tujuan kita nak takfirkan sesiapa, tidak. Ya, tetapi setiap orang Islam mesti faham batasan Islam dan batasan kufur. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu sekalian dalam Islam itu secara keseluruhan dia. Dalam erti kata lain, semua urusan kehidupan kita ada urusan agama pada dia. Tapi kalau tiba-tiba ada orang nak pisahkan urusan agama daripada kehidupan, bukankah ini sudah merungkaikan sebahagian daripada ikatan agama? Tapi kita tidak tuduh sesiapa. Ya, kalaulah ada yang bercakap, dia menafikan hukum Allah sebagai contoh, dia kata hukum Quran ni dah lapuk, bolehkah kita tuduh orang itu sebagai jatuh syahadah dia? Tak boleh. Kita cuma boleh sebut perkataan seperti ini boleh membawa kepada kekufuran. Ya, sebab yang menentukan manusia itu masih dalam batasan iman atau kufur Allah Ta'ala. Ya, kecuali yang berkenaan itu disebut jelas, dipanggil oleh mahkamah syariah, ditanyakan apa maksud perkataan dia, apakah dia beriman dengan perkataan kufur yang disebutkan tadi. Kalau dia berkeras dan mempertahankan perkataan-perkataan kufur yang tidak boleh ditakwilkan ini, masa itu baru boleh dijatuhkan hukuman murtad atau terkeluar daripada Islam, daripada orang yang berkenaan. Itu pun masih ada lagi ruang istitabah, diminta dia untuk bertaubat, balik ke jalan yang benar. Ya, sebab itu tuan-tuan saya sebut, ya, benda besar berkaitan dengan akidah seperti ini, ya, jangan biar yang tak tahu apa-apa nak bincang. Saya kadang-kadang bila tengok, ya, terutama zaman teknologi maklumat macam-macam ni, dalam Facebooknya, dalam Twitternya, dalam blognya, sebahagian yang kalau kita tanya berapa rukun iman pun tak boleh jawab pun, dah pandai nak mengkafirkan orang tu, mengkafirkan orang ni. Ya, kita tanya rukun iman berapa pun belum tentu dia boleh jawab. Tanya malaikat berapa yang wajib kita beriman pun belum tentu dia berjawab. Sebab urusan seperti ini urusan yang amat bahaya. Ya, kalau kita tak tahu, baik kita diam. Baik kita jangan bercakap, baik kita jangan ulas. Ya, dan sepatutnya juga ruangan memberi penjelasan ini bagi kepada ahli dia. Bagi kepada alim ulama. Tapi bila ruangan itu tak dibagi kepada alim ulama untuk memberi penjelasan, ini masalah. Ya, ini masalah. Ya. Yang terkini pula ni dah benda dah lama dah tak timbul balik. Ya. Guna kalimah Allah. Benda yang bukan isu sebenarnya. Ya, kenapa ada manusia bawa isu perkara seperti? Kita nak larang ke ada orang lain kata, oh hari hujan lah hari ni, ya, Allah Ta'ala turunkan hujan. Si Acong cakap Allah Ta'ala turunkan hujan. Bolehkah kita cakap, Acong, you tak boleh sebut Allah Ta'ala, atau you kena sebut siapa nama you punya Tuhan?
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Quran sebut, kalaulah kamu wahai Muhammad tanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa ciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan kata Allah. Qul alhamdulillah, sebutlah maha suci Allah, segala puji-pujian baginya. Ya, mereka kenal Allah tapi mereka syirik kepada Allah. Sebab itu datang Islam, datang tauhid untuk memurnikan kepercayaan dan keyakinan mereka. Ya, kita tahu dari sudut rububiyahnya, dari sudut ketuhanannya, semua manusia tahu Allah itu maha berkuasa. Tapi dari sudut uluhiyah dia, siapakah Tuhan yang layak disembah? Itu Islam datang. Tentukan pemurnian akidah itu sendiri. Allah itu Maha Esa. Ya, tidak ada anak, tidak diperanakkan, tidak ada isteri. Ya, tidak ada tandingan bagi Allah. Ya, wala taqulu 'ala Allahi thalatha intahu khairul lakum. Jangan kamu sebut Allah itu tiga. Berhenti, kata Allah. Quran sebut. Tiba-tiba ada orang kata, ya, dari sudut hukum agama tak boleh. Kita nak kata macam mana ya, Quran tak barang pun. Bila kita tanya mana nas Quran, orang kata, you jangan tanya nas Quran, kita nak jaga akidah orang ni. Kalau kita tak jaga nas Quran, macam mana kita nak jaga akidah umat? Macam mana kita nak jaga akidah umat? Sebab itu apabila agama itu tidak difaham menurut apa yang disebut oleh Allah dan Rasul, ini yang jadi kacau bilau. Ini yang jadi kacau bilau. Sebab itu kita dengan ahli kitab, Allah Ta'ala benarkan perkahwinan antara lelaki dengan wanita kitabiah. Dia benarkan kita memakan sembelihan ahli kitab. Apa sebab? Nak pecahkan segala barrier, benteng daripada kita mendekati mereka. Ya, biar dia dah nampak dekat, sama sikit lagi punca hidayah untuk mereka dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita terus tutup pintu, maka di mana kita kata agama ini bawa rahmat untuk manusia? Ya, ini kita sebut soal dakwah kepada yang kafir. Ya, kita kecoh takut mereka mempengaruhi orang kita. Apa Islam ni agama tak kuat ke? Ada lagi yang kecoh, tak takut anak-anak kita nanti baca, ya, kitab-kitab suci mereka. Quran tak habis baca, bila pula dia sibuk nak baca kitab agama lain? Ya, kita jangan terpengaruh dengan falasi, khayalan-khayalan yang pada saya amat sukar untuk berlaku. Ya, yang mesti kita lihat, ini satu pihak takut ada yang keluar daripada Islam. Satu pihak yang lain ada Islam ni pun dia kafirkan lagi. Ini pemasalah juga. Ya, jadi ini permainan apa sebenarnya? Sebab tu saya sebut tadi, yang sebarkan cerita seperti ini secara yang tidak benar, ini semua lidah syaitan. Ya, jadi kita jangan menyambung lidah-lidah syaitan, sebab kita takut kita buat perkara amalan yang boleh mendatangkan laknat daripada Allah dan laknat daripada Rasul. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW sebut dalam hadis yang berikutnya tadi, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi'i minhuma hatta ya'tadiyal mazlum. Ya, dua orang yang saling memaki, maka dosa itu kena pada yang memulakannya. Ya, sehinggalah yang dizalimi itu membalas kepada dia. Maksudnya, bila ada orang maki kita, orang zalim kepada kita, apakah berdosa kita balas balik kezaliman berkenaan? Ya, balas balik kezaliman itu tidak berdosa selagi tidak melampau. Ya, baik. Di mana kita dapat perkara ni? Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dah masa Isyak. Belum kan? Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Sahabat hairan, bagaimana seseorang itu melaknat ibu bapa dia sendiri?
Nabi SAW menjawab, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya, bagaimana seorang itu melaknat mak bapak dia? Nabi kata, apabila seorang daripada kamu ya melaknat, memaki bapa orang lain, lantas orang berkenaan memaki bapa kamu, ataupun dia maki mak orang lain lalu orang berkenaan memaki mak dia, maka dosa balik kepada orang yang memulakan. Ya. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata, ish, ada orang maki kita, kita sabar, no? Bila ada dijawab balik, tak boleh jawab. Tak. Dia jawab pada hak dia. Ya. Lebih daripada hak dia tak boleh. Kawan ni maki pak dia, tentu dia jawab balik. Ini sifat normal manusia. Tapi kalau dia jawab balik dengan pak dia, nenek dia, moyang dia, semua habis satu kampung dia maki, ini melampau. Ya, ini melampau. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut ya tentang hadis yang seperti ini tadi, agama bagi ruang yang patut diambil oleh manusia. Agama tak benarkan kita ambil lebih daripada kadar yang dibenarkan. Ya? Saya ulang balik pada permulaan tadi kita tengok. Perbuatan yang dilaknat, ya, kita disuruh untuk melaknat perbuatan seperti itu. Apa tujuan dia? Ingatkan diri kita jangan buat perbuatan itu. Nasihatkan yang buat agar dia jangan terkena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian tuduh menuduh, ya, perkara seperti ini yang memulakan dialah yang akan memikul dosa yang berikutnya. Tapi yang menjadi mangsa, dia tak boleh lebih-lebih untuk membalas orang yang menuduh atau memaki dia. Ya, sebab bila dia lebih daripada kadar yang sepatutnya, dia juga bawa dosa sama seperti orang yang memaki pada awal tadi. Sebab itu dalam hadis yang terakhir yang ingin saya bacakan pada malam ini, ya, Nabi SAW ya dibawa di hadapan baginda seorang sahabat yang meminum arak. Bila bawa orang minum arak depan Nabi, Nabi pun tengok dia mabuk. Nabi pun kata kepada para sahabatnya, adribuhu, pukulkan dia. Sahabat bila dengar Nabi kata memukul, maka kata Abu Hurairah, ada di kalangan kami yang memukul dia dengan tangan, ada yang memukul dia dengan selipar, ada yang memukul dia dengan kain, ada yang memukul dengan baju. Apabila selesai kami memukulnya, sebahagian daripada mereka yang memukul tadi pun berkata, akhzaqallah. Dia kata, mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Orang minum arak ni, Nabi dah suruh pukul. Dah habis pukul, ada yang lepas lagi geram dia. Mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Nabi SAW menegur perbuatan berkenaan. Nabi kata, la taqulu hadza la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu berkata seperti itu, jangan kamu bantu syaitan untuk melemahkan dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bagaimana yang juga yang saya sebutkan tadi, agama bagi batasan, bagi had dia. Jangan lebih daripada itu. Pelaku maksiat, ya, perbuatan itu mesti dikecam, tetapi individu itu mesti kita selamatkan. Jangan jauhkan dia daripada mentaati Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa memadai sekadar itu pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat, perlindungan kepada kita semua, dan insya-Allah mulai minggu inilah kita mulakan kuliah di masjid ini seperti masa dan hari yang ada pada hari ini, dan insya-Allah kalau Allah bagi kekuatan, kita akan tambah lagi dengan kuliah-kuliah yang lain. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.